Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Saya mohon mulakan ucapan ini dengan mengalu-alukan pertamanya sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Berbahagia Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan, Haji Abdul Aziz, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Yang saya kasihi Tan Sri Akris Sani Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara. Jadual saya pagi ini mula dengan morning prayer dengan Tan Sri IGP untuk dengar beberapa perkara taklimat tentang keselamatan dan isu semasa. Saya juga nak mengalu-alukan Datuk Haji Abdul Halim Abdul Rahman dan Datuk Fauzi. Datuk Fauzi ada? Datuk Fauzi, Timbalan Ketua Setiausaha. Datuk Sayuti saya tak sempat kenal lama, dia dah pergi Pulau Pinang. Kebetulan Datuk Fauzi dan Datuk Halim dua-dua orang Kedah. Datuk Halim junior saya di Kolej Sultan Abdul Hamid. Jadi junior kena hormat senior. Datuk Halim nak kena abang yang tu, ikut lupa. Ketua-ketua jabatan dan agensi, setiausaha bahagian, kepegawaian kementerian, seluruh keluarga besar Kementerian Dalam Negeri. Tak ada kalimah yang nak saya ungkap untuk menggambarkan rasa syukur saya kerana berpeluang menjadi sebahagian daripada keluarga besar Kementerian Dalam Negeri. Saya juga bersyukur kerana sejurus diberi amanah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menerajui kementerian ini. Saya sekarang masuk bulan yang kedua. Dan saya ada dua pilihan. Memberi ucapan secara teks atau menyampaikan ucapan terus daripada hati saya. Saya memilih yang kedua. Menyampaikan satu daripada hati, insya-Allah dia akan sampai pada hati orang yang mendengar. Dalam bahasa Arab disebut al-kalamu idza kharaja mina qalbi dakhala ila qalbi. Kalau kita sampaikan suatu daripada hati kita, insya-Allah dia akan sampai pada hati orang yang mendengar. Wa idza kharaja minal lisan, kalau kita nak berucap untuk jaga sedap lisan saja, wa idza kharaja mina adan, sampai kat telinga orang tak dapat apa mesejnya. Betul Datuk Ayub ha? Datuk Ayub dia mak tak Mahmud, jadi saya kena rojok dia. Betul Arab. Al-kalamu idza kharaja mina qalbi. Sampaikan satu kalimah daripada mulut, dia akan sampai pada hati yang mendengar. Manusia kalau dia nak berubah, hati. Nah, baik. Apa yang saya nak sampaikan? Datuk Wan kata tadi, warga kementerian menunggu-nunggu. Dan pastikan pada akhir mendengar ucapan saya, kurang-kurangnya 1, 2, 3, 4 mesej itu dapat. Yang pertama, Kerajaan Malaysia hari ini kita gelar sebagai kerajaan perpaduan. Dari mana lahirnya? Setelah pilihan raya 19 hari bulan 11, keputusannya diketahui, Suruhanjaya Pilihan Raya kemudiannya menyembah maklum kepada ke bawah duli tuanku bahawa tidak ada
mana-mana parti atau gabungan yang memegang majoriti. Ke bawah duli tuanku kemudiannya menitahkan pemimpin-pemimpin parti politik bertandang ke istana. Saya ikut menemani Datuk Seri Anwar sebagai mewakili blok yang memegang 82 kerusi parlimen. Dalam pertemuan itulah disampaikan oleh ke bawah duli tuanku hasrat baginda bahawa untuk beberapa tahun kebelakangan ini telah berlaku semacam ketidaktentuan politik, ketidakstabilan politik atas sebab-sebab yang kita sedia maklum. Adalah menjadi hasrat besar baginda dan dititahkan. Sudi apa kiranya di kalangan pimpinan politik berjiwa besar meletakkan rakyat sebagai keutamaan, berusaha ke arah mencapai kestabilan politik. Maka nasihat ke bawah duli tuanku adalah agar diusahakan sebuah kerajaan perpaduan. Yang menang tak dapat semua, yang kalah tak hilang semua. Begitulah ayatnya. Majlis itu ikut ditemani oleh Tan Sri Peguam Negara, Ketua Setiausaha Negara dan yang dipertua Dewan Rakyat. Di hadapan ke bawah duli tuanku lah Datuk Seri Anwar dan saya memberikan ikrar bahawa kami mendukung hasrat itu dan akan berusaha ke arah itu. Hari-hari berikutnya adalah istana menjemput pimpinan politik. Dan daripada situlah tuanku kemudiannya membuat keputusan sesuai Perlembagaan Persekutuan bahawa ke bawah duli tuanku boleh melantik seorang dari kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada kepercayaan baginda boleh mendapat sokongan majoriti. Lalu pada 24 hari bulan 11 diumumkanlah Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, dan ucapan awal Perdana Menteri ialah untuk membawa usul undi percaya di Parlimen, dan ianya kemudiannya secara simboliknya diberikan gambaran sokongan melalui pemilihan speaker dan timbalan speaker dengan undi 148 sokongan. Kemudian dibentuk Jemaah Menteri. Saya diamanahkan di Kementerian Dalam Negeri bagaimana kerajaan perpaduan ini mau bergerak. Diadakan retreat Jemaah Menteri. Ketua Setiausaha Negara diarah untuk menyusun retreat atau temu rapat sehari. Dan di situlah saya diberikan mandat untuk membentangkan satu kertas dasar bertajuk Malaysia Madani. Saya kumpulkan semua manifesto gabungan parti-parti politik. Daripada himpunan manifesto itu, saya berbincang dengan Tan Sri KSN untuk dijadikan sebagai slide persembahan saya. Saya kemudiannya menyebut kepada barisan Jemaah Menteri dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang ikut terlibat dalam retreat sehari itu bahawa landasan kepada kerajaan perpaduan dalam mempengaruhi pembuatan dasar untuk tempoh penggal pemerintahan ini akan dipandukan daripada gabungan manifesto yang menyentuh pelbagai perkara tetapi berkisar kepada 3 tonggak utama. Yang pertama, tekad dan keazaman untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam Perlembagaan Persekutuan. Dari hal Islam sebagai agama persekutuan dan jaminan kebebasan beragama, mengiktiraf kedudukan dan fungsi institusi Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, kedudukan perkara 153 dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa imuda lain boleh dipelajari dan dituturkan. Ini prinsip yang pertama yang mengikat gabungan yang sekarang membentuk kerajaan perpaduan. Yang kedua, penelitian terhadap semua komitmen manifesto yang telah ditawarkan
pada pilihan raya tempoh hari juga berkisar kepada komitmen parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan untuk menstrukturkan semula ekonomi. Post-pandemic COVID, kelesuan ekonomi yang memerlukan kita jumpstart semula. Kesan kepada rakyat hilang pendapatan, susut mata pencarian, ketika kadar inflasi meningkat, kos sara hidup meningkat, komitmen kehidupan lain juga tambah berat, maka tema menstrukturkan semula ekonomi diangkat sebagai keutamaan dalam penentuan dasar-dasar. Yang ketiga, aspek bantuan sosial dan kehidupan kepada rakyat. Istilah popularnya adalah subsidi. Subsidi negara sekarang kepada rakyat mencecah hampir 80 bilion ringgit dalam pelbagai bentuk. 80 bilion ringgit adalah satu komitmen yang sangat besar. Sebab itu, sekarang sedang diusahakan subsidi bersasar. Targeted subsidi. Itu dari segi polisinya. Jemaah Menteri membuat polisi. Implementornya adalah perkhidmatan awam. Saya sangat jelas sebab itu. Jemaah Menteri buat polisi. Jemaah Menteri create value. Kaki tangan awam, pelaksana. Kaki tangan awam, policy advisor. Saya sebagai menteri, ya. Policy advisor saya, Datuk KSU. Policy advisor saya, Tan Sri IGP, contohnya. Policy advisor. Semalam, sidang Majlis Keselamatan Negara. Saya hadir bersama Tan Sri IGP. Apa dia advice yang diberikan? Sikap kita terhadap National Task Force. Tan Sri IGP, Datuk Azani mesti tampil memberi nasihat kepada saya. Pandangan kementerian ini disampaikan melalui platform Majlis Keselamatan Negara. Dan pada akhir perbincangan, satu keputusan dibuat. Itu konteksnya. Policy advisor. Kenapa National Task Force menghalang kebarangkalian insiden COVID merebak dan masuk dalam negara? Berapa lama terlaksana? 2 tahun 7 bulan. Berapa banyak tangkapan? 26,834. Berapa yang positif COVID? 62. See? Polisi advice ini based on data. Data-driven policy. IGP menjadi saksi semalam bagaimana saya mempersembahkan pandangan kementerian. Dan akhirnya menjadi satu keputusan bahawa cadangan Majlis Keselamatan Negara untuk melanjutkan kewujudan National Task Force itu tidak diteruskan. Itu maksudnya. Sebagai anggota Jemaah Menteri, saya terlibat dalam pembikinan dasar. Pelaksanaannya adalah di peringkat perkhidmatan awam. Perkara ketiga ialah tentang prinsip of good governance. 4 perkara disepakati dalam perlembagaan, Kerajaan Perpaduan memberikan komitmen penuh. Penstrukturan semula ekonomi, keadilan sosial kepada rakyat post-pandemik, dan yang keempat, gabungan daripada tawaran manifesto parti-parti yang membentuk Kerajaan Perpaduan ini adalah komitmen untuk mengamalkan tata kelola yang baik dalam bentuk mengelak sama sekali amalan rasuah, pembaziran, penyelewengan, salah guna kuasa dan ketirisan. Itulah kertas yang saya bentangkan di dalam retreat Jemaah Menteri yang insya-Allah akan ikut sedikit sebanyak menjadi panduan dalam pembikinan dasar-dasar dalam kerajaan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sejarah Kerajaan Perpaduan, polisi yang mengikat sebagai gabungan atau kombinasi manifesto-manifesto yang ditawarkan,
Yang ketiga, Perdana Menteri memperkenalkan Malaysia Madani. Saya tak mau syarah dari segi falsafahnya, prinsipnya, teorinya, John Locke ke, Al-Farabi ke, yang itu kita baca buku kemudian. Dalam himpunan ini, saya cuma nak tekankan dalam banyak-banyak yang dihasrat oleh Perdana Menteri dan Perkataan Madani ialah perkara tentang values, nilai. Saya ambil contoh, ihsan. Nilai. Seawal penubuhannya, kalau kita seawal jawatannya sebagai Perdana Menteri, dia menyebut, satu, dia telah berbincang dengan tokoh korporat, Syed Mokhtar Bukhari, bahawa dalam industri padi ini, dia ada berapa stakeholders. Pertama, penanam padi, 220,000 keluarga penanam padi. Bagaimana keadaan mereka? Mereka dikaitkan dengan golongan yang berada di kerak bawah lantai kemiskinan. Yang kedua, kerajaan. Kerajaan terus memperuntukkan subsidi besar kepada industri padi. Lebih 2 bilion ringgit melalui Kementerian Pertanian. Yang ketiga, pengilang, pemborong dan pengedar. Mereka terhimpit dengan margin, squeeze margin. Antara padi mesti dijual pada harga RM1,200 satu tan, tapi beras tempatan tak boleh melebihi RM2.60 satu kilo. Jadi di antara harga padi dengan harga beras, disitulah pengilang, disitulah pemborong, disitulah pengedar, dan disitulah peruncit. Jadi dalam industri padi ini, Bernas adalah stakeholders yang ada menikmati keuntungan. Atas sifat ihsan, Perdana Menteri berbincang dengan tuan punya Bernas, bolehkah permulaan yang kamu peruntukkan sejumlah peruntukan untuk diagihkan kepada golongan petani miskin. Tahun lepas 10 juta, komitmen tahun ini 50 juta sebagai permulaan. Simbolik bahawa Perdana Menteri nak menterjemahkan sifat ihsan bagi satu segmen masyarakat yang terkesan, iaitu golongan penanam padi. Contoh yang kedua, beliau berucap ketika Hari Penjajah. Harapannya ialah di tengah-tengah bangunan tinggi, tanda simbol pembangunan. Harapannya ialah di celah-celah bangunan itu ada tempat dan ruang untuk golongan penjajah kecil mencari rezeki dengan kemudahan lesen dan kemudahan asas yang mencukupi. Itu dreams dia. Sebagai contoh. Yang ketiga, yang berkait dengan kementerian kita, berulang kali, semalam pun diungkap lagi. Tak bolehkah depo tahanan kita atau penjara kita yang membabitkan pesalah-pesalah kecil tanpa maksud untuk kompromis dan tolak ansur tentang perbuatan jenayah, boleh tak KDN facilitate, pemudahkan untuk mereka ini, hukuman yang ringan itu dipermudahkan proses untuk pembebasan. Itu KP penjara tahu. Semalam Tan Sri IGP menjadi saksi juga bagaimana Perdana Menteri emphasize point itu. Dan kita tahu dalam depo tahanan kita masih ada sejumlah tahanan kanak-kanak. Ya, masih ada. Dan hal ini dalam konteks madani dan ihsan adalah perkara yang menjadi tanggungjawab untuk kita teliti. Perkara seterusnya ialah sebagai kerajaan baru dan menteri baru yang memegang kementerian, kita ada beberapa pilihan dasar. Dalam membuat pilihan dasar, dia tak boleh lari pada 4 perkara. Pertama, kita boleh enhance atau tambah baik dasar-dasar itu. Atau kita boleh reduce, kurangkan dasar-dasar itu. Atau kita boleh perkenalkan dasar baru. Atau kita boleh batalkan dasar sedia ada. Itu lumrah dalam mana-mana perjalanan operasi sebuah kerajaan. Jemaah Menteri buat dasar, dia boleh enhance, tambah baik. Dia boleh reduce, dia boleh perkenal dasar baru, atau dia boleh membatalkan dasar sedia ada. Itu jelas. Yang ini sedang kita lalui. Sebagai contoh,
Apabila penjajaran semula dibuat bahawa fungsi pengurusan tentang pekerja asing banyak sekarang ini dipindahkan kepada KDN. Itu anjakan. Apakah dia dasar baru? Tidak. Dia merupakan satu penjajaran, penambahbaikan. Sumber manusia kekal 6 akta dan 14 agensi kawal selia. Penentuan kuota, maklumat tentang keperluan industri. Tetapi teraju utama sekarang adalah di bawah KDN. Dan itulah yang kemudiannya kita bawa sebagai kertas jemaah menteri. Dengan bantuan KSU dan pegawai-pegawai, saya memudahkan tugas saya. Kurang daripada 2 minggu, kita dapat bentangkan kertas dasar yang kemudian diterima. Dan sekarang diterima pakai. Memastikan dasar baru itu dilaksanakan dengan baik atau tepat, yang itu kerja pemantauan kita bersama. Semalam ketika mesyuarat SPP pun, KSU masih update saya tentang pencapaian, apa kekangan dia lagi. Sebagai contoh. Saya sebut tadi, jemaah menteri buat dasar. Jemaah menteri create value. Jemaah menteri amalkan good governance. Jemaah menteri juga wajib mengamalkan collective responsibility. There is no such thing as personal opinion. Saya dengan Dr. Samsul tak boleh kata, ini pandangan peribadi saya, saya nak sebut begini. Tak boleh. Yang diungkap oleh menteri dan timbalan adalah dalam konteks collective responsibility. Perkhidmatan awam, policy implementation. KSU, management of prudent expenditure. Itu baru KSU. Apalagi dalam kekangan kewangan sekarang. Hutang 1.3 trilion. Campur contingent liabilities menjadi 1.5 trilion. Menjadikan kedudukan kewangan negara sangat tidak sihat. Menguruskan keuangan negara tak ubah macam pesan Khalifah Umar. Ibarat mengawal pengaliran darah dalam sebatang tubuh. Mengawal pengaliran darah dalam sekujur tubuh. Kalau mana-mana anggota tubuh terpotong, darah keluar membuak-buak, lemahlah tubuh badannya. Begitulah menguruskan keuangan negara. Tak boleh ada ketirisan, penyelewengan, pembaziran dan seumpamanya. Management of prudent expenditure ini, tanggungjawab besar ini terpikul kepada Ketua Setiausaha. Itu sangat jelas dari sudut segmen tugasan. Makanya peranan sebagai menasihati menteri. Nasihat diberi, sure, pandangan. Akhirnya menteri mesti membuat keputusan. Dan saya selesa dalam konteks masuk bulan kedua ini kepada semua warga KDN. Secara jujur dan terus terang, saya berterima kasih kepada KSU dan seluruh pegawai-pegawai tinggi kementerian kerana menjadikan kedudukan saya dan timbalan berada dalam keadaan sangat selesa dan motivate, terdorong untuk bekerja dengan lebih baik. Keadaan iklim kerja yang sangat kondusif diberikan kepada kami. Yang itu saya tak perlu basa-basi lagi lah. Dan cara saya dengan Dr. Dr. Samsul adalah kami akan engage, interact. Kami akan sentiasa mendapatkan pandangan. Dan sebelum satu-satu keputusan dibuat, kerana kami yakin, akhir sekali tugas kita ni apa? Tugas kita to serve the rakyat. Rakyat nak apa? Dia keluar rumah, hantar anak ke sekolah dan hantar isteri ke pejabat. Dia nak suasana aman, tenteram, tak ada ancaman terhadap keselamatan dan nyawa dan harta benda. Rakyat nak keadaan negara yang aman. Rakyat nak apa lagi? Rakyat nak memiliki rumah dan tempat tinggal yang mampu dimiliki. A decent living. Rakyat nak apa lagi? Perkhidmatan kesihatan yang baik pada kos yang munasabah dan mampu dibayar. Rakyat nak apa lagi? Anak tamat sekolah, masuk universiti, peluang pekerjaan sama ada sektor kerajaan atau sektor swasta. Apa lagi rakyat nak? Rakyat nak hubungan kaum yang baik. Pelbagai kaum, ya, tapi saling hormat.
Dalam lagu perkhidmatan awam tadi disebut apa kalimah yang terakhir? Ikrar perkhidmatan awam tadi, berpegang teguh kepada ajaran agama. Apa agama ajar kita? Dalam surah Al-Hujurat, agama mengajar kita, Tuhan jadikan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bangsa yang tak sama, suku kaum tak sama, bahasa berbeza, anutan agama berbeza. Tujuannya apa? Dalam Quran disebut li ta'arofu, saling kenal mengenal. Itu ajaran agama. Ikrar perkhidmatan awam, berpegang pada ajaran agama. Satu segmennya adalah kepelbagaian di luar sana untuk kita saling hormat. Nabi ajar kita, satu kali Nabi tegur Abu Zar. Abu Zar ni sahabat yang paling awal masuk Islam. Tapi tak kala dia ungkap kepada Bilal bin Rabah, wahai anak wanita kulit hitam. Dan bila Bilal mengadu kepada Nabi terhadap Abu Zar, Nabi berpaling wajah. Abu Zar terkesan, kenapa Nabi paling wajah? Adakah aku buat silap? Ternyata pada akhirnya dia ditegur. Ya. Sebab Nabi sebut bahawa sesama manusia ini yang paling Allah nilai adalah takwanya. Mulianya manusia itu pada takwa, bukan kerana warna kulit, pangkat, jawatan, kekayaan. Mulianya kerana takwa. Mendengar perkara itu, Abu Zar tunduk kepala dia dan dia takkan panggung balik sehingga Bilal pijak kepala dia. Maksudnya apa? Maksudnya saling hormat. Tak ada unsur penghinaan. Saya Melayu, KSU Melayu, Tan Sri IGP Melayu, Jawa. Jawa? Bukan. Bukan Jawa. Akril Sani. Bukan Jawa. Banjar. Melayu. Saya dan KSU, saya dan Datuk Bahar PCK, saya dengan Datuk Khairul, Ketua Pengarah Immigration, saya dan mereka saudara seagama. Ya. Saya dengan warga kementerian yang bukan Islam, saya dan mereka adalah saudara sesama insan. Ini yang kita nak bawa dalam konteks negara kita. Sudah tahu kenapa kita ungkap yang ini? IGP jadi saksi. Minggu kedua kabinet terbentuk, IGP diminta Perdana Menteri bentangkan keadaan semasa dalam negara kita. Saya masih ingat pembentangan Tan Sri berkisar bahawa sentimen kaum, sentimen agama, sentimen yang mempertikaikan kedudukan institusi raja sangat berat berlaku di luar. Tan Sri IGP sebut kepada semua jemaah menteri dan kita bincangkan. Ya. Sebab itu yang harus kita bawa bermula dengan kita. Li ta'arofu, konsep persaudaraan itu adalah saudara sesama Islam dan saudara sesama manusia. Ini petua dia, ramuan dia. Saudara yang saya hormati sekalian, perhatikan ucapan saya langsung tidak menyentuh dulu soal-soal pencapaian kementerian. Saya tahu ada beberapa pencapaian, menang anugerah, integriti dan sebagainya. Saya ucap syabas dan tahniah. Immigration, saya ucap tahniah. Jabatan Pendidikan, Jabatan Pendaftaran, saya ucap tahniah kepada Datuk Roslin dan bukan gerombolan, dan pasokannya gerombolan pula. Ya. Saya ucap tahniah. Yahya dan Rela, keberanian untuk melonjak bahawa Rela bukan sekolah rutin biasa, tetapi sejarah lahirnya Rela dengan Home Guard. Sekarang operasinya apa? Sekarang operasinya Rela dan Kawalan Sempadan. Itu lonjak daripada kebiasaan biasa. Satu keberanian, keputusan yang cukup baik. Betul saya tanya Yahya, KP Rela. Kalau hari ini dikerah, Rela boleh kerah berapa? Jawabnya 50,000. Boleh kerah bila-bila masa. Dia tak mau lagi itu. Ini satu yang saya fikir semalam pun kita maklum, Tan Sri IGP sendiri sebut dalam mesyuarat Majlis Keselamatan,
Ini antara komitmen baru kita bila kita bincang semalam soal dasar kawalan sempadan negara. Itu dicontohkan. Ya, terima kasih pada Tan Sri IGP dalam banyak-banyak disebut. Ya, dan saya takkan lupa taklimat saya Sutekno bagi tentang agensi dadah, bagaimana usaha downstream, soal pemulihan, success rate, cabaran. Ya, saya takkan lupa. Saya tahu saya orang yang paling kerap mengganggu KP Immigration. Kenapa airport sesak? Kenapa pejabat immigration sesak? Tak bolehkah kita cari jalan? Dan saya akan terus asap beliau begitu. Dan saya salute kerana kesabarannya tinggi. Yang tu saya tabik. Itu saya asap dia tak kira masa. Ya, tak kira masa. Dan bagusnya dia tu tak sampai 10 minit dia mesti respon. Yang tu. Yang tu bagus baliklah. Tak sampai 10 minit. Di mana dia phone ni sentiasa di tangan. Tak lepas langsung. Yang tu lain. Kecuali tee off bergali. Tee off telefon dalam poket lah bergali. Saudara, saya ikuti gini. Ya, saya ke Tambak Johor baru ini. Saya terima kasih Aina, bahagian dasar strategik, taklimatkan kepada saya bahawa menguruskan kesesakan Tambak Johor ini, apa inisiatif yang telah berjalan. Inisiatif yang kita rancang, tapi tak mungkin kita boleh buat. Kita gugurkan. Barangkali ada inisiatif baru kita bincang dan kita perkenalkan. Inisiatif-inisiatif yang kecil, penjimatan 3 second, 5 second itu rupanya dihargai oleh rakyat yang mengalami kesesakan saban waktu. Saudara, saya ke IPK Polis, Pulau Pinang. Saya ke Johor. Saya singgah juga Kedah dan beberapa lagi IPD bawah. Saya tekankan bahawa aspek kebajikan anggota. Di Johor baru ini, pencapaian anak-anak anggota polis yang cemerlang dalam pelajaran, kita berikan sedikit sumbangan tanda penghargaan. Dan anggota polis yang mengalami sakit kesihatan, jantungnya, kencing manisnya, dan segala macam. Yang itu juga kita kumpulkan, nak tunjuk bahawa pendekatan kita nak bawa ini adalah compassion, care, ihsan, caring. Kita nak perkenalkan. Walaupun dalam skala yang kecil, kita harap mesej itu dapat dihidu dan dirasai oleh keluarga besar. Sebab itu, saudara, saya akan menamatkan ucapan ini. Ya. Saya sebut tadi, ucapan saya datang dari hati, bukan dari teks. Teks ini dia akan jadi dry. Ya. Dia akan jadi dry. Kalau saya baca, ni dia jadi dry. Tak apa-apa ni. Orang tak boleh bertumpu. Baca. Kau baca lah dia tahu. Saya tak macam tu. Saya ni student communication. Saya mesti seimbang. Bila berucap ni kena tengok sini. Jadi orang blok sini rasa, menteri cakap dengan aku. Sesekali saya kena tengok sini. Dia pun pandang aku. Begitu. Jadi saya kena respon begitu. Dan ucapan saya tumpu, saudara mesti dapat tangkap 1, 2, 3, 4. Sebab ini ucapan sulung saya. Yang saya tak mahu adalah keluar nanti bila ditanya oleh anggota bawahan kita, pegawai bawahan, ucapan sulung, expectation yang tinggi diberi KSU, menteri cakap apa? Kalau reaksi saudara adalah, ya dia, yalah okey lah yang dia sebut tu, okey, kami, boleh lah, boleh. Ya, tapi dia cakap apa? Yalah dia sentuh, okey lah, sesuai lah dengan kami. Yang itu berat, dia tak boleh nak explain. Saudara, sebab itu saya mulakan dengan sejarah penubuhan. Komitmen terhadap perkara perlembagaan. Polisi yang akan ditentukan oleh gabungan manifesto Unity Government yang kemudian kita retreatkan. Prinsipnya 1, 2, 3, 4. Begitu saya olah. Ya. Saya tidak menyentuh agensi dan jabatan dan dasar. Sebab kita akan ada lagi sesi-sesi akan datang. Sebagai ucapan sulung, saya fikir memadai. Kalau ucapan ni rasanya macam tak capai lah. Tak macam yang kami nak. Atau kasarlah cara menteri bercakap. Yang tu saya minta maaf. Saya orang Kedah. Kalau saya berucap macam tu bahasanya, orang Kedah kata ini kira halus lah. Okey lah. Tapi kalau halus cara orang Kedah, tapi kasar cara warga kementerian, saya minta maaf. Saya betul-betul rasa bersyukur
excited. Dan saya rasa terdorong untuk memberikan sepenuh tenaga saya, keupayaan berfikir saya, kudrat saya untuk bersama dengan anda semua memimpin dan memberikan khidmat terbaik kepada rakyat melalui platform kementerian ini. Ini ikrar saya. Saudara, kalau saya salah, betulkan. Bukan sedikit saya ditegurkan dengan penuh hikmah. KSU betulkan saya, Tan Sri IGP betulkan saya, PCK Datuk Bahar betulkan saya. KP Immigration very diplomatic, dia akan olah tu. Dia tak setuju dengan saya tapi olahan tu saya dapat tangkap. Ya. Dan kalau mereka boleh buat begitu saya rasa lega. Yang paling saya bimbang adalah saya dibiarkan berterusan melakukan kesilapan. Itu paling saya bimbang. Akibatnya saya berada dalam kepompong saya sendiri. Saya fikir semua orang boleh terima sebab dia diam tak bercakap. Jangan. Tegur. Betulkan. Saudara takkan terkesan. Kalau saudara pegawai tinggi polis, tegur. Jangan bimbang urusan pangkat dan jawatan. Itu boleh diurus. Ya, tak perlu. Hanya kerana tegur, gelap masa depan. Itu tidak. Tak ada. Sama juga. Sama. Saya tak boleh buat uti canai. Datuk Ayub pandai buat uti canai. Dia ajar saya buat uti canai. Tak semesti saya setuju dengan dia. Tak semesti. Ya. Saya buat lama dengan Datuk Ayub ni. Dia bagi taklimat kepada jemaah menteri dulu masa zaman tu Dr. Mahathir pasal terorisme. Kita bergaduh dengan dia, bertekak. Dia tahan kan? Tak ada masalah. Hari ini jadi kawan. Saya tak ada masalah. Ya. Jadi saudara, itu yang saya nak ungkap dalam ucapan sulung saya ini. Saya harap Tan Sri KSU, Datuk KSU ini boleh memenuhi harapan penganjuran himpunan bulanan ini dan mesej tahun baru. Saya harap begitu. Ya. Saya dan Datuk Dr. Syamsul Nasrah mohon sangat-sangat bahawa iklim dan hubungan kerja yang kondusif ini boleh kita teruskan. Kerja kita banyak, harapan rakyat juga sangat tinggi. Kita hanya boleh tunaikan tanggungjawab itu kalau kita bergerak sebagai satu pasukan. Dan pasukan itu adalah pasukan Kementerian Dalam Negeri. Itu harapan. Dengan kata-kata itu, saya akhiri dengan mafhum sebuah hadis Nabi. Saya tak baca matan, saya bagi mafhum. Nabi kata, kesejahteraan sesebuah negara bergantung 4 perkara. Pertama, keadilan pemerintah. Pemerintah yang adil. Adil maknanya lakukan satu perkara, kena pada tempatnya. Beli songkok, letak atas kepala, itu adil. Beli songkok, letak atas kepala lutut, itu zalim. Tempat songkok bukan dekat kepala lutut. Adil melakukan satu perkara kena pada tempat. Pemerintah yang adil, itu yang pertama, negara sejahtera. Kedua, ilmu para ulama, cendekiawan. Dengan ilmu itu, rakyat dapat pencerahan. Dalam lagu perkhidmatan awam tadi, disebut merubah pemikiran rakyat. Dalam bait-bait ikrar tadi. Saya pun angkat tangan, Syamsul Nasrah pun angkat tangan tadi. Saudara sendiri sebut tadi, merubah pemikiran rakyat. Yang kedua. Yang ketiga, dalam negara itu ada golongan kaya yang murah hati dan dermawan. Dia bina kekayaan tapi dia tahu pada kekayaan dia itu ada hak orang lain. Rakyat yang memerlukan. Dalam bentuk cukai, dalam bentuk zakat, dalam bentuk pemberian atau dalam bentuk sedekah tanpa maksud dan tujuan lain. Yang keempat, rakyat dalam sebuah negara itu sentiasa mendoakan. Pemimpin kasihkan rakyat dan rakyat kasihkan pemimpin. Nabi kata kalau ada 4 perkara ini, sejahteralah sesebuah negara. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk terus kekal berada di atas pentas untuk upacara yang seterusnya. Dengan ini jemput Yang Berbahagia Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz.